Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung semula. Maksud komunikasi berkesan. Pertama sekali, dia kata di sini seni komunikasi adalah bahasa kepimpinan. Yang ni kata-kata ataupun wisdom daripada James Hume. Kalau kita bina komunikasi atau kemahiran komunikasi ini, kita mampu juga membina potensi kepimpinan dalam diri kita. Dia katakan di sini dari sudut kepimpinan, kalau kita ingin jadi pemimpin yang mantap, maka perbaikilah dari kita sini kemampuan, keberkesanan dalam sudut berkomunikasi. Jadi kita lihat di sini, pertama sekali komunikasi berkesan ini ditakrifkan sebagai keupayaan untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain dengan berkesan dan cekap. Kita dah sentuh tadi awal dia kata sini jelas bagaimana kita menyampaikan mesej dalam sesuatu komunikasi. Yang kedua dia kata sini kemahiran komunikasi lisan, bukan lisan dan bertulis yang baik membantu memudahkan perkongsian maklumat antara mereka dalam sebuah organisasi untuk faedah komersialnya. Bila kita boleh berkomunikasi dengan baik, tuan-tuan, sama ada secara verbal ataupun secara bertulis, menggunakan email, WhatsApp dan sebagainya, ia akan membantu dia kata proses perkembangan organisasi kita. Jadi daripada sudut tersebut, bila kita berkomunikasi di tempat kerja, jadilah pendengar yang penuh perhatian. Listening skills ni, sebagaimana saya katakan, kita akan buat satu reel berkenaan kemahiran bertanyakan soalan dan juga kemahiran mendengar. Mendengar adalah satu elemen yang penting dalam komunikasi yang berkesan. Ya, kita dengar orang bercakap hari-hari, tetapi dia kata di sini, jadilah pendengar lebih daripada kita yang suka membebel dan bercakap tanpa sebarang objektif, dia kata di sini. Dan bila kita berkomunikasi, diulangkan sekali lagi, dia kata di sini, tepat dan jelas. Mesti right to the point, mesti jelas. Bagi saya senang, ada satu ungkapan, dia kata KISS, K-I-S-S. Keep it short and simple. Bila kita berkomunikasi, jangan tarik terlampau panjang, pusing satu dunia nak menceritakan satu fakta. Keep it short, pendekkan. Dan simple, permudahkan, jelaskan, dia kata sini. Pastikan anda mentakrif dengan tepat apa yang anda mahu mereka fahami. Apa yang anda minta mereka lakukan. Kurang bercakap mempunyai kelebihan lain. Jadi dia kata di sini, keep it short, keep it simple, dan dalam satu aspek yang lain, dia kata di sini, lebih mendengar daripada bercakap. Dalam aspek komunikasi, ada satu sudut yang saya mention awal, kita sebut awal, dia kata body language, komunikasi badan, mimik muka, dia kata sign language. Banyak dari aspek ni dikatakan komunikasi bukan lisan adalah kuncinya. The key to effective communication, dia kata kunci kepada komunikasi yang berkesan, dia kata adalah komunikasi bukan lisan. Kadang-kadang kita mesti mempunyai pengalaman apabila bos kita, pengurus kita, superior kita, kadang-kadang lepas memberi arahan, cakap dengan kita, dia gunakan tangan dia, dia give a pat on the back. Kadang dia tepuk kita di belakang ni. Ini adalah komunikasi bukan lisan. Okay? Yang dia bermaksud komunikasi bukan lisan ni bila dia tepuk kita di belakang ni, buat kerja baik-baik no, permudahkan tugas no. Yang ni yang dimaksudkan dengan komunikasi bukan lisan ni. Jadi dia kata sini komunikasi bukan lisan ni adalah pemindahan maklumat melalui penggunaan bahasa badan, termasuk hubungan mata, mimik muka, senyum bila bercakap atau mengangguk kepala, gerak isyarat dan banyak lagi. So sebagai contoh, senyuman apabila anda bertemu seseorang menunjukkan keramahan, penerimaan dan keterbukaan. Jadi setiap orang menggunakan komunikasi bukan lisan sepanjang masa, sama ada mereka ni
tahu ataupun tidak, sama ada mereka perasan ataupun tidak, komunikasi bukan lisan ini merangkumi persentage yang besar. Dan lagi dia kata di sini, bila kita nak berkomunikasi, relax, bertenang, kekal pada masa semasa, ambil semuanya satu langkah pada satu masa. A step at a time, dia kata sini. Terutama bila kita nak buat presentation, setengah orang bila berdiri di depan ni dia jadi gemetar. Jangan duk orang kata tekan jari ni bagi bunyi perak. It's very bad kita. Yang tu tunjuk kita sedang panik kita sini. Jangan letakkan tangan dalam paket. Be open kita sini. Relax, be yourself. Tarik nafas, relax, okay. Know your objective. Kenal pasti matlamat anda. You nak buat presentation. Apa yang you nak present? Apa you punya matlamat? Matlamat selalu kita nak orang faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi relax, a step at a time, okay. Gunakan bahasa yang mudah difahami. Kalau ada technical, perspektif technical yang disampaikan, gunakan carta, gunakan dia kata gambar-gambar ataupun graphical illustration, okay. Jadi beri ruang kepada pendengar untuk bertanyakan soalan sekiranya mereka tidak faham, okay. So ketahui dengan siapa yang kita bercakap ni. Kadang-kadang kita present kepada senior management atau board of director. Relax. Bagi presentation, kita kena ingat siapa yang kita berkomunikasi. Kalau dengan pihak atasan, dia selalu nakkan fakta. Facts and facts. Dengar dan dia kata memberi tindak balas apa yang mereka inginkan. Okay? Dan kalau ada kesilapan, jangan takut untuk akui kesilapan anda. Dia kata sini, be truthful. Dia kata, biarlah kebenaran itu menjadi kita punya flagship, menjadi kita punya credibility diri. Dan pemakluman, berbalik pada tadi, pemakluman ni juga adalah feedback. Dia kata sini, tentukan mereka yang di sekeliling ni mendapat mesej yang betul pada masa yang sesuai. Kadang-kadang mesej kita ada yang merangsangkan mereka yang lain, ada juga yang tidak positif. Sebagai contoh, syarikat selepas mengharungi COVID-19 ini, kadang-kadang terpaksa melepaskan pekerja. Ada masa juga terpaksa mengurangkan penggajian dan sebagainya. Maka kita di sini carilah masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat tersebut. Kadang-kadang tak perlu dalam nak menyampaikan dalam keadaan orang yang ramai. Sometimes, kadang-kadang is one-to-one, face-to-face. Di sini. Selalunya terdapat kewajipan undang-undang untuk memberitahu mereka yang lain. Dan kita di sini tentang perkara yang kita lakukan atau perkara yang syarikat mengambil tindakan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Dan kita di sini kadang-kadang kenaikan gaji. Masuk dalam jabat, tepuk tangan, kemudian bagi tahu secara terbuka kenaikan gaji sipolan ini, maka yang lain ada juga kadang-kadang tidak puas hati. Perspektif dia kadang-kadang kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Ada juga organisasi ni yang mana pihak-pihak tertentu, pihak atasan, dia pilih orang yang dia suka saja. Bukan orang yang berprestasi tinggi. Orang yang dia suka. Kadang-kadang ini menjadi satu isu yang cukup besar dalam sebuah organisasi. Pekerja yang lain tak akan bercakap di depan, tetapi mereka akan bercakap di belakang. Mereka akan sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat andai yang bukan dalam organisasi kita, yang mungkin mempunyai impak ke atas integriti sesebuah organisasi. Jadi yang ini penting. Tentukan kalau nak naik gaji, nak orang kata kenaikan pangkat, tentukan kepada pekerja yang memperlihatkan dia kata di sini potensi masing-masing, yang menghasilkan kualiti kerja yang baik, yang mendapat responsif orang awam yang baik. Yang ini penting. Okay? Dan bila kita berkomunikasi, ada satu sudut lagi dia kata di sini, visual.
visual communication. Yang ni bila kita buat presentation dan kita perlihatkan slide, okey. Komunikasi visual ni dia kata kita menggunakan slide dan sebagainya untuk menyampaikan maklumat atau idea. Dalam presentation dia kata di sini gunakan banyak graphical ataupun visual illustration, termasuk animasi ataupun image atau carta pie, grafik dan pelbagai lagi. Penulisan maklumat itu dikurangkan. Satu slide, satu penulisan yang besar atau dua atau tiga paling banyak. Kita bukan nak karang buku di atas slide ni. Dan kita sampaikan mesej dengan cara yang jelas dan ringkas. Boleh menjadi sukar dengan kata-kata sahaja, namun bila kita gunakan visual communication, ianya lebih berkesan. Dia bawa impact lebih sedikit. Sebab minda kita ni dia lebih kepada images. Dalam kita berkomunikasi, perlihatkan empati dalam komunikasi. Empati itu apa yang kita faham tentang empati ni? Empati ni bermakna kita boleh memahami perasaan seseorang pada sesuatu masa-masa tertentu, dan kita meletakkan diri kita dalam keadaan mereka ni, memahami mengapa tindakan seseorang lain, tindakan mungkin daripada pasif jadi agresif dan sebagainya. Daripada pasif terus dia jadi senyap dan melihat ke bawah, tidak mahu berinteraksi. Semua ni ada dia punya mesej-mesej tertentu. Jadi kemahiran empati membantu kita menyampaikan idea kita dengan cara yang diterima oleh mereka yang lain. Jadi perlu juga kita belajar perspektif empati dalam komunikasi ini. Mungkin kita akan wujudkan satu slide reel yang lebih detail tentang empati dalam kita berkomunikasi. Jadi dalam berkomunikasi ini secara rumusan dikatakan mestilah lengkap dalam komunikasi. Ianya harus mampu untuk kita sampaikan segala fakta dalam suatu mesej tu kepada pendengar. Jadi kita ni sebagai penjana maklumat, mesej mesti mengambil kira mindset ataupun set minda pendengar kita dan menyampaikan mesej dengan sewajarnya. Kita kena ingat selalu yang penting ni dia kata di sini, mereka yang lain, they only wants to hear what they want to hear. Mereka yang lain ni, mereka ni hanya nak dengar apa yang mereka nak dengar. Jadi kita kena tentukan penyampaian maklumat kita ini tepat dengan apa yang mereka inginkan. Next reel, kita akan menjelajah the 7 C's of communication atau 7 C dalam berkomunikasi. Reel pada kali ini agak panjang lebar sedikit. Jadi saya host anda Zainul mengucapkan terima kasih kerana bersama dalam perspektif kita mempertingkatkan keberkesanan dalam komunikasi.